Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Nusalli wa nusallim على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد النبي المهدى وإمام المجتبى ورسولنا المرتضى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mengurusi dan seluruh jatah kuasa surau, pegawai surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, sekalian pimpinan-pimpinan masyarakat, pimpinan aman, sekalian para tetamu Allah. Alhamdulillah, kita merafak kesyukuran kepada Allah, banyak-banyak kesyukuran atas nikmat Allah yang bertali arus dalam kehidupan kita, dan alhamdulillah malam ini masih terus memberikan peluang kepada kita untuk berada dalam bulan Ramadan, dan lebih lagi kita berada dalam 10 terakhir bulan Ramadan, antara malam-malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita rezeki untuk beroleh kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Para hadirin sekalian, dalam kesempatan yang ringkas antara nanti waktu Isya, saya cuba untuk bersama dengan tuan-tuan sekalian, mungkin berulang, mungkin tidak, tapi apapun, satu hal yang menjadi perkara yang sangat penting, yang menjadi survival kehidupan kita di dunia dan merentas alam, ialah bagaimana untuk kita mendapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tiap-tiap malam di bulan Ramadan, apatah lagi malam-malam Lailatul Qadar, sebagaimana Aisyah minta panduan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah doa yang perlu saya baca pada malam Lailatul Qadar? Maka Nabi mengajar doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Pertama sekali minta keredaan daripada Allah, dan yang kedua minta syurga. Ketiga, mohon berlindung daripada kemurkaan Allah. Dan yang keempat, minta supaya Allah kurniakan, Allah jauhkan kita daripada api neraka. Maka doa itu diakhiri dengan meyakini terhadap sifat Allah yang maha pengampun dan penyayang, yang sentiasa membuka ruang untuk memberikan keampunan kepada sesiapa sahaja yang datang kepada Allah untuk mohon ampun. Cuma persoalannya ialah bagaimana untuk kita mendapat keredaan Allah, dan bila masa yang kita akan tahu bahawa Allah itu redha kita. Kerana waktu kita hidup ini
Tak ada satu berita, tak ada satu yang dapat menyampaikan pengetahuan kita sama ada Allah redha ataupun tidak redha. Kita banyak dah kita berterawih, banyak dah kita rasa baca Quran, tapi apakah Allah redha? Maka para hadirin sekalian, sinilah yang antaranya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut bahawa dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita perlu kita pastikan. Pertama ialah soal memperbetulkan ataupun sentiasa islah kepada tauhid. Menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita. Dan yang kedua ialah sentiasa mohon ampun kepada Allah. Sama ada kita berada dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Dua hal ini mesti. Malam ini kita akan tidur. Sebelum tidur boleh jadi kita kena merenung perjalanan kita selama satu hari. Mula daripada kita celik sampailah kita pejam semula malam ini. Agak-agak apa dosa yang kita telah lakukan. Tiba-tiba kita merasa bahawa kita tidak berdosa. Tengok-tengok, tak ada dosa hari ini. Kata Imam Ghazali, merasa tidak berdosa itu sebenarnya satu dosa. Merasakan diri sempurna itu sebenarnya merupakan satu dosa. Sebab itu hidup kita antara takut dan harap, antara harap dan takut. Tiap malam kita minta syurga, tapi tidak ada satu perkhabaran yang memang kita akan mendapat syurga. Jadi jangan kita terlalu optimis dengan syurga sehingga kita merasakan syurga aku. Kerana apa? Kerana kita mengukur dengan amalan. Padahal syurga itu bukan diukur dengan amalan. Amalan yang banyak belum tentu dapat syurga, dan amalan sedikit belum tentu tidak boleh syurga. Maka amalan tidak boleh menentukan. Itu salah satu daripada wasilah kita untuk kita beroleh rahmat dan keredaan. Maka para hadirin sekalian, keredaan inilah yang menjadi kemuncak apapun reda Allah. Sebab itu hal pertama tauhid. Yang kedua ialah sentiasa mohon ampun kepada Allah. Kerana bagi orang-orang yang sentiasa mohon ampun, meyakini bahawa diri dia punya kelemahan. Yang kedua, dia meyakini bahawa Allah Maha Pengampun. Di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut tentang dosa-dosa besar, Allah tidak ulang banyak kali. Yang Allah ulang banyak kali ialah hampir tiap-tiap muka surat, Innallaha ghafurur rahim, innahu kana tawwaba. Ghafurur rahim, ghafurur rahim. Jawabnya, bila Allah sudah ampun, itulah tanda kasih sayang Allah. Ampun, sayang. Ampun, sayang. Rahmat. Dan syurga itu hanya dibuka untuk orang-orang yang beroleh rahmat Allah. Maknanya orang-orang yang beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi dalam bulan Ramadan, yang Nabi ajar kita minta sendiri. Tambah lagi bulan Ramadan, minta sendiri keredaan itu daripada Allah. Dan minta syurga daripada Allah. Ini empat hal yang sangat penting. Satu, pastikan tauhid. Yang kedua, soal mohon keampunan kepada Allah. Yang ketiga, mohon keredaan Allah. Dan dijauhkan daripada kemurkaannya. Dan yang keempat, mohon syurga.
dan dijauh daripada api neraka. Itu kena perbanyakkan. Tapi soalnya ialah bila kita akan tahu yang Allah redha kita. Dunia tidak boleh jadi ukuran. Kita kuat sembahyang, kita kuat puasa, kita jadi kaya, jadi senang, maka kita pun buat ukuran, ini balasan atas amal yang aku lakukan. Ini tanda Allah redha. Dunia bukan tempat balasan. Ad-dunya darul amal wala jazaa fiha. Wal akhirah darul jaza wala amala fiha. Dunia adalah tempat beramal dan tak ada balasan. Akhirat tempat balasan dan tak ada amalan. Maknanya yang kita makin beramal makin senang, makin beramal makin senang, itu bukan balasan, itu ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sama ada dengan kesenangan itu kita makin dekat dengan Allah, makin senang, makin dekat, ataupun makin jauh. Ada orang yang boleh datang ke masjid hanya apabila rasa susah. Duit pun dah tak ada, hutang pun banyak, barulah nak berdoa di masjid. Tapi masa duit banyak, masa pangkat tinggi, masa gaji besar, tak boleh datang ke masjid. Itu bukan balasan, itu adalah ujian. Begitu juga ada orang yang makin beramal tapi tak kaya-kaya, sakit manjang. Itu pun merupakan ujian. Ujian antara sabar dan syukur. Maka oleh sebab itu, keredaan pada kali yang pertama, kata Allah, kita akan tahu apabila kita didatangi oleh malakal maut. Waktu kita mati nanti. Kalau tak percaya, cuba tuan-tuan mati tengok. Allah sebut dalam Al-Quran, allazina tatawaffahumul malaikah tayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang didatangi, yang diwafatkan, tatkala didatangi oleh malakal maut, waktu itu belum mati lagi, baru didatangi oleh malakal maut. Bagaimana cara malakal maut datang? Tayyibin. Dia datang dengan memberi layanan yang sangat baik. Kita belum mati, tapi kita sudah tidak berhubung dengan dunia, kata para ulama. Kita belum mati, nyawa belum disabut, tapi kita sudah tidak kenal di keliling kelalang kita. Mata tu kadang-kadang celik, tapi bukan melihat dunia. Dia sudah nampak perjalanan ke akhirat ketika itu. Maka Allah kata malaikat tadi datang pada orang beriman, pertama tayyibin. Kemudian tak cukup dengan layanan baik, yaquluna salamun alaikum, dan dia datang dengan memberi salam. Assalamualaikum, disebut nama kita. Dalam riwayat tambahan hadis Al-Barra bin Azib, kalau tuan-tuan rajin baca satu kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi. Tapi nak tunggu tuan-tuan baca entah bila, saya bacakan dulu. Apa kata Al-Bara bin Azib? Apa kata Nabi? Kata Nabi, ketika malaikat itu datang, dia bukan sekadar memberi layanan yang baik kepada orang yang akan dicabut nyawanya, yang akan jadi jenazah, dan dia akan beri salam. Tak cukup beri salam, Nabi kata, dia akan mengatakan, innallaha yaqra'ukas salam. Allah berkirim salam kepada kamu, kata malaikat maut. Tatkala kita menerima salam daripada Allah, itulah petanda keredaan Allah kepada kita. Itu petanda keredaan Allah kepada kita. Maka sebab itu perjalanan untuk sampai ke akhirat ini, dia ada jalan.
Dia ada jalan. Sebagaimana kita turun ke dunia dulu, ada jalan. Tak ada kita ni tiba-tiba turun daripada langit sampai depan pintu, menangis-nangis, tak ada. Apa jalan kita? Jalan kita ialah kedua ibu bapa kita. Barulah kita sampai ke muka bumi. Dulu kalau tuan-tuan ingat, semasa kita semua dalam rahim, ada tuan-tuan ingat? Tak ingat dah? Apa yang kita buat dalam rahim dulu? Main mercun, main lato-lato. Kita baring, tidur, makan pun makanan warna merah ya, darah haid ya makanan kita. Tak ada aktiviti apa. Siapa yang ternanti-nanti kita ketika itu? Mak dan ayah kita. Mak dan ayah kita. Ayah kita pun dah tanya doktor dah. Doktor, isteri saya ni nak bersalin bila agak? Sabarlah pakcik, kata doktor. Baru 6 bulan. 6 bulan tak sabar. So dah bersalin tak sabar lagi. Doktor, bila isteri saya nak lepas pantang? Tak sabar lagi. Baik. Itu waktu kita dalam dunia. Pasal apa yang di dunia, waktu kita dalam rahim. Sebab apa yang dalam dunia tak sabar menunggu kita? Sebab yang dalam dunia sudah ada pengalaman bahawa hidup atas dunia lebih seronok daripada dalam rahim. Kalau dalam rahim lebih seronok, tak pasal nak tunggu kita, tak ada. Tapi dalam dunia lebih seronok, ada kawan, makanan macam-macam. Tengok tadi yang kita buka, apa warna tak ada tuan-tuan sekalian? Air, berapa warna ada air? Okey, kawan ramai. Tapi kadang-kadang dalam seronok ada tak seronok juga, kan? Dapat bergaul dalam masjid, tapi nanti waktu keluar masjid ada pula yang sapu selipar, kan? Yang baik pun ada, yang tak baik pun ada. Itu dalam dunia. Maka akhirnya kita ada dalam dunia sekarang ni, sedar tak sedar sebenarnya ada satu kumpulan manusia yang sedang ternanti-nanti kita pula. Siapa dia? Arwah mak kita, arwah ayah kita, arwah tok kita, arwah nenek kita. Hari-hari sama dia bersembang. Agak-agak arwah mak kita ni dapat jumpa ke tidak arwah ayah kita? Seorang meninggal di Johor, seorang meninggal dekat Perlis. Payah Ustaz nak jumpa. Tak ada payah. Alam barzah ni alam pertemuan saudara mara. Allazina amanu wattaba'anhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum. Zuriat-zuriat ni nanti akan disusulkan sesama mereka dengan syarat mereka ialah kalangan zuriat yang beriman. Biimanin. Tak ada masalah. Masuk kubur terus jumpa arwah mak ayah kita. Sekarang ni pun dia dah ternanti-nanti. Mak kita dah tanya ayah kita, bila anak kita nak sampai ni ya? Ayah kita pun jawab, tak tahulah. Hari tu macam dah masuk hospital, tapi tak jalan-jalan lagi. Tengok gaut pun dah ada, ubat pun dah 5-6 jenis makan. Lihat juga anak kita, kata mak. Pasal apa arwah ni tertunggu-tunggu kita? Sebab macam tu juga kita dulu ditunggu sebab pengalaman orang yang dalam dunia lebih seronok. Tetapi bila sudah masuk alam barzah, rupa-rupanya alam barzah itu lebih seronok daripada dalam dunia bagi orang yang beriman. Tak percaya cuba masuk kubur tuan-tuan sekalian. Alam barzah itu lebih seronok. Sebab itu permulaan kepada balasan. Tak ada amalan. Negeri tidak ada amalan melainkan balasan. Walaupun bila baru sampai ke kubur tu, dia nak buat macam kebiasaan dia kat dunia. Tok Bilal pun cari mikrofon waktu kat dunia.
nanti bila masuk kubur, dia pun tanya, mikrofon tak ada mikrofon. Dia nak azan, tak ada azan dalam kubur. Sembang sama dia, kita nak tarawih berapa ya? Tak ada tarawih dah dalam kubur. Kan? More macam mana more? Tak ada more dah dalam kubur. More kubur lain. Itu makanan-makanan syurga punya dihantar. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, pengalaman yang sudah berada dalam kubur lebih seronok berbanding dengan atas dunia. Berkumpul orang baik-baik, tak ada curi-curi selipar, tak ada dah dalam kubur, tak ada dah. Nak kencing-kencing kawan, tak ada dah, kena kencing lagi dah, tak ada. Itu hakikat pertemuan orang-orang yang beriman, zuriat-zuriat yang beriman. Dan dia akan cari. Kita akan tanya malaikat, mana anak aku? Kita pula tanya, mana ibu aku? Zuriat akan dikumpulkan. Maka sebab itu para hadirin sekalian, itu jalan mak ayah kita. Sebab itu kalau kita nak, memang kita akan pergi ke akhirat, maka pergi ke akhirat pun jalannya untuk dapat redha mesti melalui kedua ibu bapa kita juga. Redha Allah fi redha walidain. Keredaan Allah ada pada keredaan kedua ibu bapa. Seburuk-buruk apa pun mak ayah kita, dia adalah jalan kita ke syurga. Redha Allah ada pada redha kedua ibu bapa. Ni kita minta redha, tiap-tiap malam minta redha. Saya sebut ni pasal saya duduk kampung. Tuan-tuan pun selalu ada cerita-cerita macam-macam. Tu, tuan-tuan pergilah kampung. Mak ayah kadang-kadang tak ada siapa nak jaga. Kadang anak-anak yang dah tak pelajaran itulah yang jaga. Yang pelajaran tolak menolak, kamulah saya sibuk, kamulah saya sibuk, kamulah saya sibuk, tak ada masa nak jaga mak. Kita tu kalau boleh nak jaga mak tu sampai bergaduh adik-beradik, kalau boleh bertumbuk adik-beradik, berebut nak jaga mak. Oh, kalau ada masyarakat ni tuan-tuan, hebat. Sampai buka gelanggang, smackdown, kan, bergaduh nak jaga mak. Tidak, tak jumpa lagi. Baik. Jadi pertama, yang kedua ialah marah-marah Allah. Kalau kita boleh bersedekah dalam dunia, akan hilang kemarahan Allah. Sakhatika wan nar. Jangan. Kita kalau ada kawan-kawan, orang rumah kita lah, atau marah dengan kita, marah, tuan-tuan ambil duit RM500, not seketul, tampal dekat dahi. Berhenti tak agak marah? Oh, berhenti tuan-tuan. Berhenti. Sama Pak Imam marah. Pasal apa? Imam seorang lagi lambat datang. Giliran dia tak naik jadi imam. Jadi imam ni pun keluarkan not RM500, 2 keping, RM1,000. Jadi marah dah agak-agak. Jadi marah. Begitu. Sebab itu setengah ulama kata prinsip menderma ni biar banyak walaupun tak ikhlas. Boleh terima agak-agak. Biar banyak walaupun tidak ikhlas. Sebab lebih baik daripada ikhlas tapi tak menderma. Saya ikhlas tapi tak menderma. Jadi lebih baik banyak walaupun tak ikhlas. Sebab nanti lama-lama akan diselit keikhlasan itu bila kita sudah terlatih. Macam tabung tu tuan-tuan sekalian. Apatah lagi bulan Ramadan, memberi makan orang yang berpuasa. Saddaqu walau bisyiqqi tamratin. Bersedekahlah kamu walau separuh daripada buah tamar. Sebab itu penyesalan antaranya ialah bila berlalu Ramadan, kita masih lagi ada sifat bakhil, ada sifat kedekut. Sedang malaikat di keliling tabung tu sedang berkumpul para malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti yang lebih banyak
ganti yang lebih baik, sepolan yang baru sahaja menderma. Itu jalan yang kedua. Kemudian begitu juga soal perjalanan kita untuk sampai ke alam akhirat, untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, ialah meyakini bahawa kita punya banyak kelemahan dan dosa dan kekurangan. Nabi Adam alaihissalam dengan hanya satu dosa, penyesalannya sampai menolak untuk memberi syafaat, kerana dia kata, aku tidak pernah melihat Allah marah kepada saya kecuali pada waktu saya makan buah daripada pohon larangan. Aku tak sanggup lagi dah. Menyedari kita sendiri ini bukan Nabi, tapi kita punya banyak kelemahan. Sebab itu, dengan amalan yang kita buat, kita jangan mengatakan kita ni ahli syurga. Sebab itu kita kena berada pada takut dan harap. Takut Allah tak terima, tapi sentiasa berharap melalui doa dan usaha, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Jadi para hadirin sekalian, sekadar yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada saya dan kepada tuan-tuan sekalian. Mohon keampunan kepada Allah dan kemaafan kepada tuan-tuan sekalian. Tahniah kerana tuan-tuan terus dapat berada berjamaah dan teruskan lepas daripada Ramadan. Apatah lagi orang lelaki. Orang lelaki mesti kena berjamaah. Kecuali tuan-tuan tes Fatihah tuan-tuan dengan tuan imam, kalau betul boleh semayang di rumah. Bukan boleh, tapi baru sah semayang sendirian. Kalau tidak tuan-tuan, sebab orang yang suami yang pergi surau berjamaah, tu tanda suami sayang isteri. Satu hari 5 kali kita bagi dia hadiah. Sekali datang paling tidak 27 kali ganda. Isteri sembayang di rumah, itulah banyaknya yang dapat dengan suami pergi ke masjid. Seorang dapat sebagaimana suami. Itu baru pahala sembayang. Belum pahala lain lagi. Pahala berjalan lagi. Pahala sembayang sunat, sedekah lagi. Pahala selipar hilang pula lepas tu. Macam-macam pahala. Isteri dapat banyak ganjaran pahala. Dan yang sembahyang tu dapat pahala khusyuk. Walaupun semua tak khusyuk, tuan imam seorangnya khusyuk, semua dapat pahala khusyuk. Ada kalanya imam pun tak khusyuk, sekejap menggiling kepala, bukan khusyuk, tapi sebab imam penyokong kelab Liverpool, kalah aja, imam pun tak khusyuk. Tapi seorang makmum khusyuk, semua dapat ganjaran pahala khusyuk. Itu kelebihan. Itu juga tanda keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ta'alim, Allahumma ta'arif, Allahumma tafatif talana futal arifin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.